Selamat datang ke channel Cikgu Shima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi bersiaran dari channel, bukan bersiaran, bersama dengan Cikgu Shima kali ini dalam video masih lagi tajuk Bahasa Melayu semester 1 bahagian A, iaitu Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. Okey, Cikgu Shima nak kongsikan yang sebenarnya Cikgu Shima ini merupakan guru akademik yang bertugas di Kolej Tingkatan 6 Kota Kinabalu, Sabah. Okey, Cikgu Shima ingin berkongsi video PDPC kali ini berkaitan tentang teori. Teori. Okey, jadi untuk itu Cikgu Shima ini Cikgu sudah katakan tadi, Cikgu bertugas di Kolej Tingkatan 6 Kota Kinabalu, Sabah. Okey, ini Cikgu kongsikan penatiai bagi mata pelajaran STPM dalam Akademi YouTuber. Jadi, fokus Cikgu Shima kali ini ialah berkaitan tentang sejarah perkembangan bahasa Melayu. 1. Okey, kali ini fokus Cikgu Shima masih lagi video berkaitan tentang asal-usul bahasa Melayu. Okey, ini kena ulang-ulang supaya pelajar tahu apakah yang dimaksudkan, dengan hasil pembelajaran ini. Setiap kali pelajar belajar satu tajuk, pelajar perlu tahu apakah hasil pembelajaran yang perlu diperoleh oleh pelajar. Okey. Jadi, yang pertama menjelaskan asal-usul bahasa Melayu. Mesti pelajar tahulah. Okey. Yang kedua, apakah pelajar perlu menerangkan konsep Melayu. Okey. Kemudian pelajar perlu mengelompokkan bahasa mengikut keluarga atau subkeluarga dan seterusnya menjelaskan hipotesis tentang tempat usul bahasa Melayu. Okey. Jadi di sini cikgu punya video ini lebih kepada calon seharusnya dapat menjelaskan hipotesis tentang tempat asal bahasa Melayu. Jadi pelajar tidak pening, jadi pelajar tahu bahawa video ini dihasilkan berkaitan penjelasan hipotesis tempat asal bahasa Melayu. Ini analisis. Cikgu sudah mengajar tajuk konsep Melayu dalam video yang sebelum ini. Okey, jadi cikgu tidak terangkan. Maknanya pelajar sudah tahu tentang asal-usul bahasa Melayu. Dan hari itu video seterusnya cikgu ialah tentang salah sila bahasa Melayu. Ingatkan lagi konsep FRK, filem, rukun, keluarga dan subkeluarga. Yang ini pun sudah dijelaskan hari itu. Jadi fokus cikgu hari ini cikgu sudah jelaskan iaitu hipotesis tentang tempat asal bahasa Melayu. Okey, hipotesis ini ialah satu teori. Okey, apa maksud teori ini? Kalau teori ini menurut Dewan Bahasa dan Pustaka berpendapat. Okey, teori ini ialah pendapat bersifat pandangan yang tidak dapat dibuktikan dengan kukuh. Okey, yang dikemukakan untuk menerangkan sesuatu perkara. Okey, maksud pertama. Kemudian yang kedua, prinsip-prinsip atau asas-asas kasar yang menjadi dasar pembentukan perkembangan sesuatu pengetahuan. Jadi di sini ini ialah teori yang dimaksudkan dalam Kamus Dewan edisi keempat. Okey, baik. Kita lihat pula. Okey. Apakah definisi teori? Cikgu belum mengajar lagi hipotesis. Cikgu memberitahu apakah yang dimaksudkan dengan teori. Okey, perkataan teori ini sebenarnya berasal daripada perkataan asal Yunani iaitu theorin. Perhatikan. Istilah ini digunakan untuk menyebutkan visualisasi permainan yang mungkin menjelaskan mengapa pada masa itu
Okey, pada masa ini tanggapan teori memungkinkan untuk merujuk kepada isu sementara atau yang tidak 100% nyata. Jadi kita dapatkan kaitkan di sini, hipotesis tentang tempat asal bahasa Melayu ini dianggap satu tanggapan teori yang memungkinkan untuk merujuk kepada isu sementara atau tidak 100% nyata. Okay. Bagaimanapun, evolusi sejarah perkataan itu dibenarkan untuk memberikan gambaran yang lebih intelektual dan kemudian mula memohon kepada keupayaan untuk memahami realiti di luar pengalaman sensitif berdasarkan asimilasi, pengalaman dan deskripsi mereka melalui bahasa. Okay. Jadi pada masa ini, teori ini atau hipotesis ini difahami sebagai satu sistem logik yang ditubuhkan dari pemerhatian. Pemerhatian dari siapa? Pakar-pakar bahasa, pengkaji-pengkaji bahasa. Sebab itulah wujudnya hipotesis atau teori tentang tempat asal usul bahasa Melayu. Yang mesti ada satu ada satu hipotesis lah tentang dari mana asalnya bahasa Melayu. Okey, terdapat dua jenis idea yang dapat dikembangkan sehinggalah sesuatu dibentuk. Satu, tekaan, andaian yang tidak disokong oleh pemerhatian, dan yang kedua hipotesis. Ini hipotesis. Hipotesis yang bergantung kepada pelbagai pemerhatian. Iaitu idea ini, kata pakar, boleh menjadi palsu, itu sebab mereka tidak berubah dan tidak membawa kepada teori. Ada pula, menurut definisi lain lagi, teori dibentuk oleh satu konsep, proposisi dan definisi berkaitan dengan satu sama lain. Jadi di sini, bila kita bercakap tentang teori ini, ada banyak definisi tentang teori. Jadi, cikgu ingin menjelaskan, mengaitkan bahawa teori yang berkaitan tentang bahasa Melayu ini, iaitu berkaitan tentang hipotesis tadi. Hipotesis itu ada kaitan dengan teori. Hipotesis itu ada kaitan dengan teori. Oleh sebab tu, bila kita sebut teori, maka ada dua cara dibentuk. Pertama tekaan, kedua hipotesis. Jadi, hipotesis tentang tempat asal usul bahasa Melayu ini sebenarnya bergantung kepada pemerhatian. Boleh jadi hipotesis ini akan berubah jika berlaku penemuan baru. Jelas ya berkaitan dengan hipotesis. Baik. Apa maksud hipotesis pula di sini? Kalau dalam buku yang tadi tu cikgu baca berdasarkan yang maklumat yang cikgu jumpa, definisi teori. Yang ini pula, maksud hipotesis ini ialah hipotesis asal bahasa Melayu. Bermaksud sesuatu pendapat yang dianggap benar walaupun kebenarannya masih belum terbukti. Ini menurut Kamus Dewan. Hipotesis asal bahasa Melayu iaitu satu pendapat yang percaya bahawa tentang tempat asal bahasa Melayu ini, meskipun belum dibuktikan. Meskipun belum dibuktikan. Sebab itu dalam tempat asal bahasa Melayu ini ada dua hipotesis. Hipotesis pertama iaitu mengatakan orang Melayu merupakan orang Melayu yang berasal dari kawasan Asia Tengah. Manakala hipotesis kedua iaitu asal orang Melayu dikatakan dari kawasan Nusantara. Maknanya hipotesis pertama tu orang Melayu berhijrah. Berhijrah dari satu tempat kemudian sampai ke kawasan Asia Tengah. Tapi hipotesis kedua pula mengatakan bahawa orang Melayu itu memang asalnya di kawasan Nusantara. Di mana kawasan Nusantara? Ingat lagi tentang Austronesia Barat. Austronesia Barat, ya kan? Austronesia Barat itu berkaitan tentang ada kelompok orang Melayu ini berasal dari daerah Yunan yang tinggal di kawasan Nusantara. Jadi itu sebenarnya merujuk hipotesis pertama.
Itu asal orang Melayu ini berasal dari kawasan Asia Tengah. Okey. Tapi ingat, hipotesis kedua, orang Melayu memang asal orang Melayu. Tidak berhijrah, dia memang duduk di situ. Okey. Baik, kita jelaskan dahulu, cikgu jelaskan dulu hipotesis pertama. Hipotesis pertama mengatakan orang Melayu ini dari kawasan Asia Tengah, dari selatan Cina. Okey, dari selatan Cina. Jadi, hipotesis pertama ini disokong dengan penemuan bentuk kapak kuno di lembah Sungai Yangtze, di Sungai Mekong dan Sungai Irrawaddy, sama dengan kapak kuno yang dijumpai di tanah Melayu dan di tengah-tengah Sumatera Selatan. Apa maksudnya ini? Ada satu kapak kuno yang mula-mula dijumpai di lembah Sungai Yangtze, Sungai Mekong dan Sungai Irrawaddy. Rupa-rupanya bentuk kapak kuno itu turut dijumpai di tanah Melayu dan di tengah-tengah Sumatera Selatan. Kau jumpa benda tu satu tempat, tempat yang lain lagi jumpa kapak yang sama. Orang kono dikatakan mengembara sehingga ke Kepulauan Melayu. Maknanya kenapa kapak kono itu dijumpai di Sungai Irrawaddy, kemudian tiba-tiba dijumpai di tanah Melayu? Itu menunjukkan bahwa orang Melayu berhijrah. Dari mana? Asia Tengah, yaitu selatan Cina. Mana selatan Cina? Dalam peta yang sebelum ni cikgu beritahu, itu ialah kawasan daerah Yunan, Cina. Okey. Jadi orang kuno ini mengembara sehingga ke Kepulauan Melayu. Baik. Lihat. Hipotesis pertama ini adalah gambar lah. Gambar yang cuba cikgu tunjukkan. Bagaimana kehidupan kehidupan orang Melayu ini. Okey, bagaimana kehidupan orang Melayu ini? Kalau kita lihat kehidupan orang Melayu ini, okey, kita boleh nampak di sinilah, iaitu mereka ini berhijrah dari Yunan ke Nusantara berlaku dalam dua kelompok. Kira-kira 2500 sebelum Masihi, okey, mereka ini dinamakan sebagai Melayu Proto. Proto pertama. Dan kira-kira 1500 sebelum Masihi, kelompok yang lebih besar dinamakan Melayu Deutero, D2 Deutero. Jadi dikatakan mereka ini menjadi penduduk asli di Asia Tenggara. Okey. Melayu Deutero pula lebih tinggi tamadun dia, menyebabkan Melayu Proto tu yang mula-mula sampai tu, yang mula-mula pertama sampai, terpaksa berpindah ke hulu sungai atau ke kawasan pergunungan. Okey, lari. Okey, apakah contoh Melayu Proto ni? Contohnya nenek moyang kepada orang Semang, Jakun, Samai. Iaitu orang-orang Melayu asli di Malaysia ini dikatakan antara contoh Melayu Proto. Kemudian, apa pula Melayu Deutero? Melayu Deutero ini oleh sebab tamadun sudah tinggi, ada pelbagai ilmu yang dimiliki oleh orang Melayu Deutero, mereka ini berkemampuan untuk berlayar ke pulau-pulau Nusantara sehingga mewujudkan orang Melayu, bangsa Bugis, Jawa dan lain-lain. Sebab itu bila kita belajar salah sila bahasa, ada macam-macam rumpun bahasa itu. Bahasa Bugis, bahasa Jawa, bahasa Bali, okey, bahasa Melayu, okey. Jadi bahasa ini menjadi serumpun walaupun berbeza dialek akibat kedudukan mereka terpisah. Kenapa dikatakan serumpun? Cikgu akan terangkan. Okey. Baik, kita tengok pula di sini. Hipotesis kedua mengatakan orang Melayu atau bahasa Melayu sebenarnya dari kawasan Nusantara. Orang Melayu dikatakan orang tempatan kerana telah wujud di Nusantara. Tidak bergerak ke mana-mana, memang asalnya orang Melayu itu di situlah duduk di Nusantara. Okey, apa bukti? Bila kita mengemukakan hipotesis ini, pengkaji ini telah mengemukakan beberapa bukti. Antaranya, beberapa tempat telah dirujuk sebagai kawasan asal Austronesia dan rumpun bahasa Austronesia. Contoh macam di Sumatera, kawasan Sumatera, Jawa, Formosa dan Melanesia. Melanesia ingat lagi kan? Melanesia, Polinesia, Mikronesia. Ini pulau sebelah timur. Okey, Austronesia Timur. Kalau Sumatera ini sebelah Austronesia Barat, Nusantara.
Bahasa di bahagian selatan Asia terdapat bahasa-bahasa di Nusantara yang mempunyai kekerabatan. Maknanya kita jumpa perkataan tu hampir sama. Sistem imbuhan susunan tata bahasa pun hampir sama. Sebab itu dianggap sebagai perkataan atau bahasa Melayu itu dianggap serumpun. Okey? Bahasa Melayu serumpun dengan bahasa Mikronesia. Ada beberapa perkataan dijumpai dalam bahasa Mikronesia itu sama. Melanesia dan Polinesia. Tempat asal orang Melayu dikatakan di Sumatera dan di Jawa. Apa bukti? Fosil manusia di Nusantara menunjukkan orang Jawa telah wujud di Pulau Jawa sejak 2 juta tahun yang lalu. Usia manusia itu, fosil ni adalah tulang manusia tu. Hasil ekstrak. Dia macam pengkaji tu kajilah berapa dia ukur usia fosil tersebut, dikatakan usianya 2 juta tahun lalu. Jadi menunjukkan bahawa telah wujud manusia di tempat itu pada 2 juta tahun yang lalu. Maknanya bukan disebabkan penghijrahan, tapi memang orang Melayu itu memang ada atau wujud di kawasan asal Austronesia dan menggunakan bahasa Austronesia. Okey, baiklah. Kita berhenti di sini sahaja. Okey, Cikgu Shima berhenti di sini sahaja. Akhirnya untuk soalan untuk tajuk bahagian ini iaitu sejarah perkembangan bahasa Melayu telah selesai Cikgu ajar. Jadi kita akan masuk tajuk bahasa pertama iaitu bahasa Melayu. Semoga ilmu ini memberi manfaat kepada pelajar. Okey, kita jumpa lagi.